Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Jenayah Kuala Putih menjadi-jadi. 5 ahli perniagaan termasuk seorang datuk didakwa atas 81 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung sindiket PAS Pelawat Pekerja Sementara PLKS palsu. Mereka ialah Datuk Abdul Aziz Abdullah, kakaknya Anita Abdullah dan suami Anita, Muhammad Semail, Abu Yazid Muhammad serta Muhammad Hariza Muhammad Yusof mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di Mahkamah Seksyen Berasingan Kuala Lumpur. Abdul Aziz sebagai pengarah Sepakat Hidayah Sendirian Berhad didakwa atas 41 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 9.42 juta ringgit. Antaranya memiliki wang tunai dalam akaun tabung haji dan amanah saham Bumi Putra ASB, 5 anak lelakinya serta menggunakan wang syarikat itu untuk membeli beberapa kenderaan mewah termasuk Mercedes-Benz GLA 43, GMC Yukon XL, Toyota Velfire dan Range Rover Sport. Sementara itu, Anita didakwa atas 15 pertuduhan iaitu memiliki wang dan menggunakan beberapa cek bagi membeli beberapa kondominium serta lot kedai di sekitar Taman Melati dan Taman Melawati. Semuanya bernilai 5.06 juta ringgit yang merupakan hasil aktiviti haram. Semua perbuatan itu didakwa dilakukan di beberapa lokasi di antara 1 Mei 2015 hingga 6 April 2021. Abu Yazid pula berhadapan dengan 3 pertuduhan iaitu memiliki wang simpanan tetap RM22,560, 50 sen di akaun Public Islamic Bank dan 2 kereta mewah Range Rover dan Mercedes-Benz melalui pembayaran tunai dan cek berjumlah RM319,347.35 sebagai hasil aktiviti haram. Ketiga-tiga kesalahan itu didakwa dilakukan di beberapa lokasi 5 Mac 2019 hingga 1 Julai 2021. Tertuduh seterusnya Muhammad Hariza didakwa atas 9 pertuduhan memiliki 1.37 juta ringgit dalam beberapa akaun bank dan menggunakan RM111,500 melalui skeping cek jurubank CIMB Bank dan skeping cek Public Bank berjumlah RM79,997.33 sebagai sebahagian bayaran pembelian Toyota Velfire yang juga hasil aktiviti haram. Tertuduh melakukan semua kesalahan itu di beberapa lokasi antara 14 Februari 2020 dan 1 Julai 2021. Hariza dan Aziz turut didakwa bersama-sama memiliki wang tunai RM559,779.15 dalam akaun semasa CIMB Bank milik Sepakat Hidayah sebagai hasil aktiviti haram di CIMB Bank Cawangan Taman Melawati pada 6 April 2021. Tertuduh terakhir Muhammad pula berdepan 11 pertuduhan pengubahan wang haram termasuk memiliki wang berjumlah RM764,516.23 dalam beberapa akaun bank. Selain memiliki mata wang asing berjumlah £2,000 dan €1,300 serta memiliki seutas jam tangan Rolex dan menggunakan hasil aktiviti haram untuk membeli beberapa kereta mewah termasuk Mercedes AMG GT, GMC Yukon XL dan Range Rover. Muhammad dituduh melakukan kesalahan itu di beberapa lokasi antara 19 Mac 2018 hingga 6 April 2021. Abu Yazid dan Muhammad sebagai pengarah syarikat Panorama Indeks Sendirian Berhad turut didakwa bersama-sama memiliki wang tunai RM28,985.13 milik syarikat itu sebagai hasil aktiviti haram di CIMB Bank, Cawangan Taman Melawati pada 6 April 2021. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41(B) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 15 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.
Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Zami Daud berkata, sindiket yang ditumpaskan itu telah beroperasi selama beberapa tahun dan menyebabkan kerajaan kerugian 4.7 juta ringgit melalui levy yang tidak dibayar. Beliau berkata pihaknya memulakan siasatan ke atas PAS PLKS haram pada pertengahan tahun lalu berikutan penahanan seorang pekerja Bangladesh. Katanya dalam serbuan yang dilakukan bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini, mereka berjaya merampas aset bernilai 25 juta ringgit, 66 kenderaan termasuk 12 kereta mewah, 34 jam tangan berjenama dan wang tunai lebih RM500,000. Tahniah Jabatan Immigration dan SPRM di atas kejayaan kalian. Bagaimanapun oleh kerana siasatan melibatkan SPRM, rakyat ingin tahu mulut siapakah yang disuap untuk melindungi mereka dan syarikat mana yang bersekongkol mengambil pemegang PLKS palsu ini sebagai pekerja. Memandangkan aktiviti haram ini dikatakan sebagai satu sindiket yang telah berjalan bertahun-tahun. Maknanya ia satu kumpulan orang yang bersatu menjalankan kegiatan haram. Benarlah seperti kata pepatah Turki, busuk ikan mula di kepala. Namun apa yang nak dihairankan jika orang kenamaan terlibat dengan jenayah? Kluster mahkamah pun masih disanjung oleh sebahagian masyarakat di negara ini dan ingin dinobatkan untuk menjadi pemerintah semula.